Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Guys, bertemu kita sekali lagi di dalam Dadas Review. Alright, untuk review kali ini kita akan tengok sesuatu yang sangat klasik, yang sangat nostalgia mungkin to some of you guys. Kita akan buat review tentang The Real Ghostbusters keluaran Hasbro. Tapi sebelum kita teruskan, kita tengok ini dulu. There's something strange in the neighborhood. So who you gonna call? Ghostbusters! Each sold separately. Have no fear. Becky, Steph, and Spengler are here. So are these ghosts. They've got ectoplasm. We've been gooped. Now what? Stay Puft Marshmallow Man. Let's show this pile of dessert who's boss. Activate Neutrona Blaster. We ain't afraid of no ghosts. Peter Venkman, Ectoplasm, Stay Puft Marshmallow Man, and other figures each sold separately. Ghostbusters, new from Kenner. Right, kau dah tengok iklan tadi? Itu iklan tu pada tahun 1986. 1986 kalau tak silap aku 1986. Masa tu kalau 1986 aku baru darjah 1. Okey. Maksudnya figure ni dah lama sebenarnya keluar dah lama sebenarnya keluar. Cuma pada tahun 2020 Hasbro telah keluarkan semula these figures. Okey. Sebenarnya aku rasa lah Hasbro keluarkan this figure ni sebab ada kaitan dengan filem Ghostbusters yang terkini yang akan keluar. Sebenarnya dijangkakan keluar tahun ni, tapi sebabkan oleh masalah yang melanda dunia sekarang ni, sebenarnya semua yang dah tahu, filem ini telah dipospon dan telah dianjak ke 2021. Tak silap aku mungkin bulan Mac Ghostbusters Afterlife. Okay guys, aku tahu mungkin untuk generasi yang baru ni mungkin tak familiar dengan these characters. Okay lah, kita cerita sedikit dia punya background ataupun sedikit history ataupun sejarah berkenaan dengan this The Real Ghostbusters. Okay guys, sebenarnya kalau kau nak tahulah pada tahun 1984 ada satu filem yang pada masa sangat popular, sangat hit tahun 1984 yang bertajuk Ghostbusters. Lakonan Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis dan juga Ernie Hudson dan juga Rick Moranis pun ada. Okey, dan Sigourney Weaver. Okey. So filem tu was very hit pada masa itulah, sangat-sangat popular. Ada rentetan daripada filem tersebut. Okey, pada tahun 1986 dihasilkan satu animated series yang katanya itu adalah sequel ataupun spin-off of that filem yang dinamakan sebagai The Real Ghostbusters. Jadi filem animation ni dia start air tu pada tahun 1986 lah 1986 dan tak silap aku sampai 1991. Okey. Jadi sebenarnya karakter-karakter dalam The Real Ghostbusters ni adalah kesinambungan daripada filem 1984 tu lah. Cuma physically watak-watak ni sama, cuma appearance dia berbeza lah daripada seperti mana kita tengok dalam movie. Kalau korang tengok kat sini, sepatutnya Egon kat sini kan. Dia punya version dalam animated series ni dia punya rambut is blonde warna macam perang macam tu, dan Peter Venkman muka dia lain sikit, Ray pun lain sikit, Winston pun lain sikit. Okey. Dan sedikit lagi info tentang this The Real Ghostbusters. Mungkin korang akan perasan kenapa dekat movie just Ghostbusters saja, tapi dekat animated series ni dia tambah The Real. Tengok kat sini, dia ada kat sini The Real. Okey, The Real Ghostbusters. Kenapa ada perkataan real kat situ? Ini pun actually ada isu sebenarnya. Tak silap aku pada masa tu ada satu lagi rancangan kanak-kanak diterbitkan oleh syarikat lain, okey, yang tajuk dia Ghostbusters juga, tapi disebabkan oleh itulah biasalah kan ini isu copyright dan license dan sebagainya, maka untuk membolehkan this animated series menggunakan that perkataan Ghostbusters, dia kena tambah The Real Ghostbusters. Okey, dan untuk makluman korang juga, aku masa kecil dulu memang sangat suka tonton this animated series
And kalau korang nak tahu watak Egon Spengler, okay, inilah salah satu watak yang aku sangat suka, favorite character. Dan sebab Egon jugalah antara salah satu sebab kenapa aku suka sains, sebab memang masa tu rasa nampak being a scientist ni sangat cool. Okay, jadi tengok siapa kata menonton kartun ni tidak inspired kita untuk jadi someone yang berguna. Okay, cuma aku taklah end up jadi scientist, but mengajar kimia sekarang ni pun kira close to being a scientist. Seterusnya aku nak cerita tentang tadi sedikit sejarah tentang animated series ni. Seterusnya kita nak tengok pula sejarah tentang these figures itself. Okay, sejarah tentang figure ni sendiri. Dan kalau tengok yang terbaru ni, yang release 2020 punya release ni adalah release by Hasbro. Okay, Hasbro. Tapi kalau korang tengok dekat depan, okay, dekat penjuru bawah sebelah kanan ni, okay, tengok ni, ada tertulis Kenner. Okay, Kenner. Okay, korang rasa pelik sini Hasbro. Okay, Kenner, Hasbro. Okay, kenapa macam tu? Okay, so aku nak ambil masa sikit untuk some history lesson. Sebelum Kenner ni diambil alih oleh Hasbro, okay, sebenarnya Kenner tu sendiri adalah satu company yang manufactured toys jugalah, yang mengeluarkan mainan ni. Okay, antara dia punya series yang popular contohnya macam Star Wars, and then dia juga ada keluarkan tentang Jurassic Park. Okay, ada juga daripada DC Comics punya karakter pun ada dikeluarkan, dan antaranya yang popular ni lah The Real Ghostbusters punya toy line ni lah. Okay, jadi sedikit tentang Kenner ni. Kenner ni dia satu company yang tak silap aku ditubuhkan dah lama lah, pada tahun 1946. Okay, 1946. Okay, and then pada tahun dalam tahun 1987 macam tu kot, company Kenner ni telah dibeli oleh satu company yang namanya Tonka, Tonka. Pernah dengar Tonka? Okay, kalau korang tak perasan Tonka ni, nampak ni Tonka. Okay, ini antara ni anak aku punya ni. Okay, so Tonka ni dah beli this Kenner punya company. Okay, and then apa berlaku pula pada pertengahan 1991 kalau tak silap. Okay, Hasbro pula telah beli Tonka. Jadi maksudnya Tonka beli Kenner. Okay, Hasbro beli Tonka. Jadi secara automatically segala karakter, segala license yang dimiliki oleh Tonka, yang dimiliki oleh Kenner, semua dah jadi hak milik Hasbro. Okay, jadi itulah sedikit tentang Kenner Toys ni lah. Dan sebenarnya company Kenner Toys ni memang dah tak ada dah. Dah memang tak ada. Tak silap aku pada tahun 2000 memang dia dah, Hasbro dah officially close this Kenner lah. So maksudnya dah memang tak ada. Sebab dia dah merge, dia dah jadi Hasbro lah. Dah bukan lagi Kenner ke, bukan lagi Tonka ke, dia dah memang 100% Hasbro. Cuma aku rasa untuk this figure, sebab untuk nak mengenang kembali nostalgia pada tahun 1986 apabila awal-awal toys ini dikeluarkan oleh Kenner. So that's why Hasbro masih lagi mengekalkan logo Kenner kat sini lah. Okay guys, itulah dia sedikit tentang sejarah mengenai Kenner Toys. Right, so let's get back to the review. Okay, so kita tengok okay guys, this figure sebenarnya kalau tengok dia punya appearance of this package ataupun dia punya card ni, okay, sebenarnya dia almost identical pada masa mula-mula sekali this figure, this line dikeluarkan. Maksudnya ada some parts of this packaging dia sama. Nampak perbandingan? Okay, dia hampir sama. Cuma apa yang membezakan mungkin daripada sedikit daripada segi, contohnya dekat belakang ni.
Okay, package dekat belakang ni, pack dekat belakang, kalau orang tengok dekat belakang ni, dia memang agak berbeza lah. Kalau kita tengok yang dulu, yang pada asalnya, of course memang tak ada lah. Okay, Hasbro ni, sebab masa tu Hasbro belum beli lagi. Dan ada beberapa parts yang telah dikeluarkan, daripada yang sepatutnya ada pada masa tu lah. Contohnya kalau dulu dekat sini ada satu gambar, dia ada satu aksesori macam dia punya proton pack tu yang boleh pancarkan macam projector, dan dia akan keluar muka Marshmallow Man dan sebagainya lah, ada dekat sini, tapi dekat sini tak ada. Okey, cuma apa yang dikekalkan masih lagi, inilah karakter-karakter yang ada dalam this line. Okey, daripada Peter Venkman, kita ada Ray Stantz, kita ada Egon Spengler, okey, Winston Zeddemore, okey. Ni The Green Ghost. Cuma aku tak pasti kenapa dia tak gunakan nama Slimer. Okey, yang dekat sini letak The Green Ghost dan juga The Stay Puft Marshmallow Man. Dan ada satu benda lagi yang aku rasa tak keluar dekat packaging ni. Okey, kalau korang perasan, dekat sini dia tak ada dia punya tagline dia. Tahu tak apa tagline Ghostbusters ni? Who you gonna call? Okay, tak ada. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab faktor copyright ataupun license. Jadi mungkin Hasbro ke tak dapat license untuk nak gunakan that tagline dekat dia punya card dekat belakang ni. Okay, I'm not sure. Tapi dekat sini masih lagi ada. Kalau korang perasan, I'm afraid of no ghost. Okay, pun ada. Okay, itu daripada segi packaging. Kalau tengok dekat sini, very nice. Dia punya artwork, kita ada gambar Peter Venkman kat sini. Okay, see, dia dah tembak this grabber ghost. Okay. Oh ya, aku pun perasan juga kalau tengok dekat sini, kalau tengok pada packaging yang sebelum ni, dia ada Peter Venkman and the grabber ghost. Tapi untuk keempat-empat ni just nama dia orang saja. Okay, just nama dia orang saja dan tidak ada nama. Okay, inilah dia katakan hantu-hantu yang dibekalkan ni. Contohnya ni kita ada grabber ghost. Okay, and then kalau tengok dekat Ray, dia ada rapper ghost. Okay, and then dekat Egon dia ada gulper ghost, dan juga dekat Winston dia ada chomper ghost. Chomper ghost dia chomper ghost. Tapi dekat packaging tidak dinyatakan. Even dekat backpack belakang ni pun tak ada. Just nama dia orang saja. Okay, Peter. Okay, tak ada. Right. And then kalau packaging yang lama, dia ada juga, dia bagi instruction macam mana nak kita nak equip ataupun kita nak attach the proton pack pada keempat-empat figure ni. Okay guys, aku rasa itulah serba sedikit tentang packaging dia. Okay guys, kalau kita tengok dekat sini, basically keempat-empat figure ni didatangkan dengan set yang sama. Contohnya lah, contoh katalah aku ambil contoh Winston ni. Okay, Winston. Okay, kalau kita tengok kat sini, jadi each set didatangkan dengan satu figure. Okay, figure, and then dia punya proton pack, dan dia punya Neutrona 1 ataupun Neutrona Blaster, siap dengan dia punya proton stream. Okay, and then tu saja, dan juga dia punya ni lah, dia punya ghost dia ataupun dia punya hantu dia. Okay, contohnya Winston ni didatangkan dengan Chomper Ghost. Okay, Chomper. Okay, dan yang lain pun sama. Okay, jadi setiap figure nampak. Okay, semua set yang sama. Yang membezakan adalah figure dan juga dia punya hantu dia. Okay, proton pack sama, cuma yang beza keempat-empat proton pack ni adalah dia punya warna stream dia tu. Okay, warna dia punya proton stream tu berbeza. Right, jadi kita akan tengok dengan lebih detail keempat-empat figure ni. Jadi it's time to unpack keempat-empat ni, and kita akan tengok sempoi ke tak sempoi. Okay guys, inilah dia keempat-empat figures ni, straight out of the packaging. Satu perkataan saja yang aku boleh keluar dari mulut aku right now, iaitu awesome. Wow, these figures really
really awesome. Okay, sebab dia memang sangat nostalgic sebab masa figure ni mula dikeluarkan dulu tahun 1986. I was darjah 1 masa tu. Memang masa tu memang figure dikeluarkan ni aku hanya mampu tengok saja. Memang tak mampu nak beli. Okay, alhamdulillah finally berapa puluh tahun selepas tu, okay, finally akhirnya dapat juga merasa memiliki these 4 classic figures. Okay guys, inilah dia keempat-empat figure ni. Kita ada daripada sini, kita ada Peter Venkman, right? Kita ada Ray Stantz, okay? Kita ada Egon Spengler dan juga Winston Zeddemore, okay? Dan keempat-empat ni juga kalau korang tengok, okay, didatangkan dengan hantu masing-masing. Okay, kita ada Grabber Ghost yang akan grab, tak tahu apa dia akan grab. Okay, okay, and then kita ada Rapper Ghost. Okay, Rapper Ghost. Nampak gigi tu, bersepai gigi dia. Okay, yang mungkin dia akan rap menggunakan dia punya echo macam ni. Okay, right. Seterusnya kita ada Gulper Ghost. Okay, dan antara semua aku rasa yang paling cool adalah hantu ni lah. Okay, kau boleh masukkan jari kat sini, mungkin boleh buat macam finger puppet. Okay, kita tengok kenapa dipanggil Gulper Ghost. And then lastly, Winston didatangkan dengan Chomper Ghost. Okay, nampak mulut dia yang panjang macam ni, macam paruh ni. Okay, untuk dia chomp ni, tu namanya Chomper Ghost. Okay, tu cerita tentang hantu masing-masing. Right, jadi untuk keempat-empat figure ni kita akan start dengan yang biasalah, siapa? Peter Venkman. Alright guys, so inilah dia close up Peter Venkman. Okay, kalau korang boleh tengok kat sini, dia punya face sculpt very nice. Okay, memang mirip lah mirip dengan watak Peter Venkman daripada animated series. Cuma untuk movie memang lain lah, totally different lah. Tapi untuk animated series memang sama. Okay, cuma kalau korang perasan kat sini, mata Peter Venkman ni, wow, sangat hijau, seolah macam kena possess pula dengan hantu-hantu dia ni. Okay, dia matching dengan dia punya proton stream ni, sebab ni hijau, dia punya mata pun hijau. Okay, tapi ni terlalu hijau sangat. And then figure ni adalah klasik figure ni, dia memang mengekalkan kita panggil sebagai mengekalkan ciri-ciri figure masa tahun 1986 dia dikeluarkan lah. Maksudnya toys pada zaman tu memang articulation memang kurang lah. Okay, jadi untuk figure ni pun sama, dia didatangkan dengan 5 sahaja 5 bukan 50, 5 sahaja points of articulation. Dekat mana? Dekat dia punya kepala, dia swivel ni, head swivel ni boleh ke tengok kanan, tengok kiri. Okay, atas bawah tak boleh lah okay, and then dia punya tangan pun hanya ada movement ke atas, ke bawah, ke depan, okay, ke belakang. Okay, that's it. Okay, tak ada ke tepi, semua tak ada. Jangan pandai-pandai ke tepi pula, dan cabut dia punya tangan kan susah. Okay, itu tentang tangan. And then kaki pun sama, boleh ke depan, that 90 darjah. Okay, dan kalau korang nak boleh ke belakang. Tengok, boleh tak ke belakang? Okay, boleh. See, kau nak buat split macam ni boleh lah. Okay, ini contoh lah apabila kena kejar hantu kan, lari tak cukup tanah. Okay, so itulah dia punya in terms of articulation. Jadi untuk keempat-empat ni sama je sama, semua articulation sama. Jadi jangan tanya ni beza tak, ni beza tak, sama, semua sama. Okay, itu in terms of articulation lah. Dan kalau kita tengok dia punya sculpted details dia dekat sini, it's very nice, right? Ada nampak macam pocket punya lubang kat sini, and then nampak sikit kedutan-kedutan pada baju. Okay, and then dekat belting dia ni ada macam walkie-talkie kot ni, right? Okay, and then ada sebelah tangan sebelah kanan ada elbow pad. Ini nice, ini yang nice guys. Okay, siap ada dia orang punya
ni logo Ghostbusters ni. Wow. Okay, it's very nice. Right. And then dia punya boots, okay, kasut boot dia. Right, so that's it. Tu tentang dia punya ni. Dan setiap figure juga didatangkan dengan, so apakah Ghostbusters kan without dia orang punya, okay, proton pack. Proton dia orang nak busting ghost macam mana kan? So mesti kena ada dia orang punya proton pack. Jadi proton pack dia orang ni actually adalah boleh detach boleh tanggalkan. So korang just simply tarik macam tu je, sebab dia just ada pack kat sini. Korang boleh masukkan dalam lubang ni je. Okay, so like that. Macam tu saja. Okay, dia guna friction saja ni dia tak ada grip ke apa, tak ada, just friction je macam tu. And then korang boleh masukkan dan boleh tanggalkan. Okay, kita tengok sedikit tentang proton pack ni sekejap. Okay, duduk sini dulu. Peter duduk sebelah Grabber Ghost. Okay, so ini proton pack dia, close up. Tak banyak colouring sangat, paint job tak banyak, just one piece of plastic macam ni saja. Tapi dia punya molded details dia sangat-sangat nice. Okay, korang boleh nampak kat sini, memang mirip lah macam proton pack, okay, dalam animated series. Okay, ini dia punya proton pack dia. Nah, ini dia punya Neutrona Blaster dia. Okay, ni actually kita boleh tanggalkan. Tapi dia agak susah sikit, ketat sikit ni. So kena hati-hati tanggalkan ni. Okay, dan ini dia punya kabel ni just tali sahaja. Okay, buat bertali sahaja. So ini dia punya Neutrona Blaster dia. Okay, siap dengan dia punya proton stream kat sini. Okay, untuk nak tembak hantu ni. Right. So cara nak main dia macam ni je. Dekat belakang ni ada macam terlebih macam ni, tempat pegang ni. Jadi ni je cara. Korang boleh pegang dengan jari like this, and then pusing je. Macam tu lah. Right. So masa tengok nampak sangat menarik lah. Bila kita tengok di dalam, masa tu hanya mampu tengok dalam iklan je. Okay, tak mampu nak pegang in hand ni, this figure. Right. Jadi memang sangat cool lah nampak pada masa tu. Okay, jadi sekarang kita cuba attachkan balik this proton pack pada Peter. Okay, just korang pasangkan saja kat belakang ni. Okay, and then this Neutrona Blaster. Okay, so nampak ada dua slot dan lubang kat sini. Right, so kita just masukkan tangan, and then dia punya jari tu kita pegangkan dia macam ni. Alright. Okay, macam tu guys, nampak? Okay, so ini pandangan sisi lah, bila dia dah pegang dia punya Neutrona Blaster. Okay, pandangan belakang. Okay, pandangan sisi. Ni pandangan depan. Nampak ni. Okay, so contohnya macam lah, katakanlah okay, so Peter, wow, that's a ghost there, tembak. Okay, just macam tu lah guys, macam tu lah cara untuk okay, kita nak tembak hantu-hantu ni dengan dia punya Neutrona Blaster. Okay, so itu basically Peter Venkman. Okay, kalau korang tak nak letakkan ni dekat tangan dia boleh pasang balik dekat belakang. Okay, so caranya okay, macam ni. Masukkan dari atas ni, and then kita klipkan ke bawah. Okay, so macam tu saja. So itulah dia Peter Venkman. Okay, tak di sebelah Peter. Okay, right, and then dia punya Grabber Ghost ni. Okay, mungkin dia akan grab, tak tahulah kat mana-mana kau boleh main. Dia nak grab kepala ke, dia nak grab tangan ke, dia nak grab kaki ke. Okay, so inilah Grabber Ghost. Okay guys, terusnya yang kedua kita ada Ray Stantz. Right, Ray Stantz. Okay, so ini dia punya close up. It's very Ray look alike. Okay, macam dalam animation. Cuma kali ni dia punya rambut dia dengan kening dengan anak mata dia matching. Warna yang sama. Okay,
So ini Ray. So tengok dia punya details dia. Okay, baju, seluar dia. Okay, dia punya boots. And then pandangan sisi, boleh nampak Ray punya perut ni. Okay, ke depan. Alright. So that's it. So itu tentang Ray. Okay, so articulation sama. And then pun sama, kalau korang nak boleh attach dia punya Neutrona Blaster ni. Okay, that. Okay, and then ini dia punya hantu dia lah. Okay, Rapper Ghost. Okay, for example, contoh macam ni, korang nak tembak dia. Okay, so boleh pusingkan. Belum kena dah ni, jatuh. Okay, that. Okay, very cool guys, very cool. Right, inilah Ray stance. Okay, Ray stance pun sama. Kalau korang tak nak dia pegang dekat ni tangan, kita boleh letak balik dekat belakang. Okay, that. Okay, so ini Ray stance guys. So tengok dia punya proton stream dia berbeza dengan Wingman tadi. Okay, Wingman tadi warna hijau, hijau macam lime green ke? Bukan lime green, macam neon green macam tu. Okay, macam Ray ni dia punya tu warna agak orange sikit, ke arah orange ke kuningan sikit lah. And then kalau tengok pada Egon, dia punya warna tu macam perang, ada macam merah sikit, tapi more pada brown lah. Okay, and then tengok pula pada Winston, dia punya stream tu warna kuning, jadi untuk membezakan lah. Okay, mungkin tujuan dia bezakan warna ni agar kan kalau siapa yang memang fan Ghostbusters ni memang tahu okay, stream ni tak boleh bersilang. Don't cross the streams. Apa kan jadi kalau stream tu bersilang? Boleh meletup. Okay, so ini Ray stand. Okay, lupa pula ni. So mungkin Rapper Ghost ni sebab ekor dia panjang ni mungkin lah, okay, dia boleh wrap dekat punya tangan macam ni. Help me, get rid of this gas. Okay, ataupun mungkin dia boleh wrap dekat Ray punya kepala. Okay. Right. So itulah. Okay, Rapper Ghost. Okay, actually hantu-hantu ni detail dia tu nice, tapi sebab dia tak nampak, sebab dia satu colour je. Kalau Hasbro colour kan punya detail macam gigi dia, mata okay, mungkin nampak lebih lebih cool lah dia punya hantu-hantu ni. Okay, next, so itu Ray. And then seterusnya my favourite character, right, Egon Spengler. Okay, so let's look at his sculpting kat kepala. See, memang rupa Egon dengan rambut, signature rambut dia. Okay, yang warna blonde tu, right. Okay, so Egon dengan cuma mata dia detail boleh nampak. Okay, and then ni dia punya uniform dia. Okay, siap ada pouch kat sini, mungkin untuk letak PKE meter. Figure ni tak didatangkan dengan aksesori lain ni, just proton pack saja. At least kalau ada PKE meter dia tu, wah, lagi nice lah. Okay, and then punya boots. Okay, proton pack. Okay, korang boleh tengok kat sini detail dia. Oh, aku baru perasan ni guys. Okay, dekat proton dekat Neutrona Blaster dia ni pun ada logo, ada logo Ghostbuster juga, cuma dia tak diwarnakan lah. Ada detail dia kat sini, boleh tengok. Okay, so ini Egon Spengler. Okay, so Egon ni didatangkan dengan Gulper Ghost. Okay, Gulp, kenapa dia panggil Gulper Ghost? Okay, kalau tengok dekat bawah Gulper Ghost yang ada lubang, mungkin lah see, dia telah menelan kepala Egon like this. Okay, kalau korang nak macam tu lah.
Guys, help me guys, get rid of this Gulper Ghost. Okay. Ataupun mungkin lah korang boleh masukkan jari ni, seolah macam finger puppet. Jadi boleh lah. Okay. Okay. So nampak. Jadi macam-macam cara lah korang boleh main. Kalau korang nak main ni, macam-macam cara korang boleh main. Okay. So ini Gulper Ghost dan Egon Spangler. Right, tadi kau kacau aku ya, Gulper Ghost. Sekarang masa untuk time to blast this Gulper Ghost. Pun sama, kau boleh gunakan Egon punya Neutrona 1 ni atau Neutrona Blaster ni, boleh blast dia punya Proton Stream. Dan tak ada Ghost Trap, tak ada tak didatangkan dengan Ghost Trap dia. So kalau tak nak simpan balik, just boleh clip je kat belakang. Alright, selesai. So ini Egon Spangler. Alright, and then the last member of the Ghostbusters team adalah Winston Zeddemore. So ni Winston Zeddemore guys, see dia punya face sculpt. Dia punya uniform. Pun sama, ada logo Ghostbusters. Right. And then dia punya proton pack. Pun sama, yang beza dia punya stream. Dan satu lagi yang aku perasan antara 4 figure ni, Peter, Ray dengan Egon, dia punya tangan dia kedua-duanya open terbuka dia punya tangan. Tetapi untuk Winston ni, satu tangan terbuka mungkin untuk nak pegang dia punya blaster. Tapi tangan kiri dia ni nampak Reese macam ni. Seolah macam what's up, ataupun lah mungkin dia nak buat fist bump ke dengan members dia yang lain. So tak tahu kenapa ini dia lain sikit. Dia punya tangan dia tak macam Egon, Ray dan juga Peter. Yang lain semua sama, basically sama, articulation semua sama. Pun sama juga kalau korang nak Winston ni pegang dia punya, alright, Neutrona Blaster pun sama macam ni. So dia boleh guys, itulah dia Winston Zeddemore. So tak nak, boleh simpan balik kat belakang. Cuma untuk this keempat-empat figure ni, kalau ikut betul lah, kalau dalam siri sepatutnya dia punya kedudukan korang tengok kedudukan proton pack ni should be macam ni lah kan. Sebab bila dia nak ambil, takkan dia nak ambil dia macam tu kan. Tapi disebabkan oleh adanya this proton stream ni, so that's why tak boleh lah nak letak dia macam ni, kan nak berdiri susah. So that's why kita tetap juga kena clip like this. So ini Winston Zeddemore yang didatangkan dengan Chomper Ghost. Cuma Chomper ni kat bawah ni ada lubang kena tengok ada lubang, tapi okey je masuk kat tangan kot macam tu kalau korang nak main macam ni. Ataupun mungkin dia dah terpijak hantu ni dan stuck dekat dia punya kaki. Tapi kalau letak kat kepala tak boleh sebab dia tak macam Gulper tadi. Kalau Gulper tadi dia punya lubang ni besar jadi korang boleh juga guna nak letak dekat kepala Winston macam ni. Tapi kau salah, kenapa dia dipanggil sebagai Chomper? Mungkin mulut dia ada paruh yang panjang ni, so dia boleh chop dia boleh chop ataupun dia boleh gigit. Contohnya Winston punya tangan, like that, macam tu lah kot. So ini Chomper Ghost. Guys, itulah dia basically keempat figure ni in terms of kita dah tengok dia punya articulation, kita dah tengok dia punya accessory. So itulah dia basically. The real Ghostbusters will return after these messages. Ada satu benda lagi. Kalau korang tengok di uniform setiap empat karakter ni warna dia berbeza kan. Warna dia berbeza kan. Kalau kita cuba relate balik dengan the first film of Ghostbusters ni kan, uniform ni sama colour.
Okay, actually ada cerita sebenarnya di sebalik ni. Okay, dalam filem tu, the last babak yang terakhir tu ataupun dia punya climax tu kan, dia orang dah defeat Gozer. Okay, dia orang dah hapuskan Gozer dan juga dia orang dah hapuskan Marshmallow Man tu kan, Puff Marshmallow Man. Dan apa berlaku, Marshmallow Man tu meletup, habis dia orang punya baju covered by sisa-sisa Marshmallow Man tu lah. Okay, jadi ada satu episod dalam The Real Ghostbusters ni, season 1 episode 11. Tajuk episod ni Citizen Ghost. Citizen Ghost. Okay, dalam episod ni dia ada menerangkan, okay, kenapa uniform dia orang ni bertukar. Okay, dia adalah dia sebenarnya episod ni memang Peter Venkman cerita balik. Okay, what happened, okay, sejurus selepas berakhirnya babak dalam the first film of Ghostbusters tu lah. Okay, jadi apa yang berlaku, dia orang dah balik semula pada dia orang punya firehouse. Okay, dia punya HQ, and then dia orang tukar pakaian sebab pakaian dia orang dah covered by sisa-sisa Marshmallow Man tu. And then apa yang berlaku lah kan, dia orang punya sekretari tu, Janine. Okay, Janine dah sediakan satu set uniform yang baru. Jadi sejak pada itulah empat members of Ghostbusters ni mengenakan uniform yang berbeza. Itulah sedikit info yang aku rasa mungkin ada yang di kalangan korang yang belum tahulah tentang benda ni. Alright guys, jadi itulah dia video review kita untuk kali ni. Jadi terus terang aku cakap, figures ni memang awesome, memang sangat-sangat menarik, okay, untuk dimiliki. Mungkin kalau korang mungkin masa kecil dulu terlepas peluang nak dapatkan these figures, so I think right now is the right moment, okay, to grab these guys, okay, untuk dapatkan keempat-empat ni untuk tambahkan dalam koleksi korang. Memang sangat-sangat klasik, sangat-sangat nostalgia bagi aku, keempat-empat figure ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. Jadi kalau korang suka, korang rasa video ni sangat-sangat menarik, okay, korang boleh like this video. Dan kalau korang rasa ada member-member korang yang suka Ghostbusters, okay, mungkin boleh share, okay, dengan diorang, okay, klik button share. Dan yang paling terbaik dan awesome, okay, adalah korang subscribe this channel. Alright guys, kita jumpa lagi dalam the next Dadas Review. Bye.